السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan kalafa atau kama qala muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tidak ada satu hari pun yang apabila hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bangun pagi-pagi, melainkan ada dua malaikat yang dihantar turun ke bumi. Nabi beritahu dekat kita, Nabi kata tiap-tiap hari, sekali dengan kita bangkit tidur, sekali dengan Allah hantar dua malaikat untuk kita. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat tu dia kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu malaikat ni dia doa kepada Allah, dia kata, ya Allah, bagilah kepada orang yang infak duit dia khalafa, ganti yang baik. Kita bangkit tidur, ada dua malaikat dengan kita. Satu malaikat dia doa dekat Tuhan, dia minta, ya Allah, bagilah dekat mana-mana manusia yang semasa dia hidup hari ini dia ada infak, dia ada belanja harta pada jalan Allah, bagi ganti dekat dia harta dia belanja tu, ganti dengan yang lebih baik. Satu malaikat doa macam tu. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan thalatha. Satu malaikat lagi yang Allah hantar mai dekat kita bila kita bangkit pagi ni, dia doa kepada Allah, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kepada orang yang kedekut, bakhil, yang tak mau belanja duit pada jalan Allah ni, bagi dekat dia ni thalatha, binasa harta benda ni. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang pendek ni senang aja kita nak ambil faham. Kita bangkit pagi, kita kena ingat satu benda, kok mana pun hari ni tak ada RM1 kita belanja untuk jalan Allah. Daripada sebulan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita 1,000, 2,000, 3,000, ada orang sebulan sampai 100,000 RM1 untuk agama Allah, takkan kita tak boleh bagi. Kalau sekiranya kita
Kita jenis manusia yang tak mau nak infak, tak mau nak belanja harta pada jalan Allah. Malaikat nak seorang lagi minta doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, jadikanlah kepada orang yang mumsik, kepada orang yang duk kerot, kepada orang yang duk kemut, kepada orang yang duk tahan harta, tak mau nak belanja jalan kebaikan ni, jadikanlah harta benda dia, hak dia duk kemut, hak dia duk simpan, hak dia duk kedekut ni, binasa semua. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba. Janganlah kita ni jadi orang yang macam tu, orang yang disumpah kebinasaan harta kerana kedekut kita. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, 1 dinar yang kamu belanja pada jalan Allah, 1 dinar yang kamu belanja untuk nak memerdekakan seorang hamba, 1 dinar yang kamu belanja untuk tolong orang miskin, dan 1 dinar yang kamu belanja untuk keluarga kamu. Nabi sebut 4 macam belanja. Yang pertama, mana-mana orang yang belanja 1 dinar untuk sabilillah, dia bagi untuk sabilillah. Orang nak buat mahat tahfiz, orang nak buat sekolah agama, jenis-jenis sabilillah, dia belanja 1 dinar untuk sabilillah, lebih kurang 10 ringgit 1 dinar. Yang kedua, dia belanja 1 dinar untuk nak memerdekakan seorang hamba. Ada satu hamba, ada orang menganjurkan kutipan duit untuk nak memerdekakan hamba ni, dia buh 1 dinar duit dia. Yang ketiga, 1 dinar yang dia belanja untuk tolong orang miskin. Tengok orang miskin tak boleh tahan, dia bagi 10 ringgit. Dan yang keempat, 1 dinar yang dia belanja untuk keluarga dia, untuk anak bini dia, untuk makan pakai anak bini dia di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamuha ajra, yang paling besar pahala di antara 4 benda ni ialah allazi anfaqtahu ala ahlik, yang dia belanja untuk anak bini dia di rumah. Itu pahala paling besar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni, dia nak khususkan hadis dia habaq mula tadi. Hak mula tadi dia beritahu kita bila bangkit tidur pagi ada 2 malaikat turun mai. Satu malaikat doa kepada Allah supaya Allah ganti duit yang dia belanja pada jalan Allah. Satu lagi malaikat minta kepada Allah supaya binasakan harta orang kedekut. Hadis yang kedua, dia nak cerita dekat kita dalam soal nak membelanjakan duit kita ni, hak mana lebih utama? Kita bantu sabilillah pun dapat pahala, kita bantu untuk nak memerdekakan orang yang hamba pun dapat pahala, kita bantu orang miskin, orang susah pun dapat pahala, kita guna duit untuk bagi makan, bagi pakai anak bini kita di rumah juga dapat pahala. Tapi di antara 4 benda ni, Nabi kata pahala paling besar ialah kalau kamu belanja duit untuk keluarga kamu dulu. Maksud dia apa tuan-tuan? Islam memang dia punya kaedah dia macam tu. Bila dia main dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Islam memang dia main macam tu. Wahai orang yang beriman, jaga diri hang dulu, jaga keluarga hang daripada api neraka. Dia suruh kita start ibda' binafsik. Dia suruh kita mula dengan diri kita dulu. Kalau kita hidup tolong orang merata tempat, anak bini sendiri susah, itu bukan Islam suruh. Tepi rumah ada orang miskin, susah, nak makan tak ada, dia nak pergi tolong orang di Kemboja. Bukan tak boleh tolong orang Kemboja, tapi hak tepi rumah tu keutamaan dia.
Tapi kalau sudah tolong orang tepi rumah, ada lagi lebihan duit dia, dia nak bagi sampai ke Kemboja, dia nak bagi sampai ke Vietnam, mana dia pergi bagi? Tak apa. Tapi hak dekat tu dulu keutamaan dia. Maka kita jangan salah faham. Bukan kata Islam ni tak bagi tolong saudara Islam di tempat lain. Tak. Tetapi Islam suruh kita letak susunan keutamaan. Hak mana patut kita tolong dulu? Keluarga kita dulu, kita kena tengok. Selesai keluarga kita, jiran kita nak kena tengok. Selesai yang ni semua, pergi jauh sikit apa. Dia pergi marah orang, anak bini orang tak pakai kelumbung, anak bini kita tak pakai kelumbung. Kita tak mau macam ni. Dan Islam, dia bagi ingat kepada kita semua tentang benda-benda yang macam ni. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsar al-ansar bil Madinati malan min nahl, wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha, wa kanat mustaqbilat al-masjid, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Abu Talhah adalah satu orang Ansar yang kaya harta di Madinah. Dan kaya Abu Talhah ini ialah kaya kebun kurma. Kaya ni dia macam-macam. Sekitar lah dia ni ada kaya kot ni, dia ni ada kaya kot ni, dia ni kaya cara menegar balak, dia ni kaya cara curi kayu balak, dia ni macam-macam orang kaya ni pun. Abu Talhah ni dia kaya dari segi ada tanah banyak, dan tanah dia pula tanah kebun kurma. Dan kita kena tahu ni hubungan ni Anas bin Malik. Anas bin Malik yang menjadi rawi hadis ni, dia anak tiri Abu Talhah. Anas yang meriwayatkan hadis ni, dia anak tiri Abu Talhah. Anas bin Malik, dia anak kepada Ummu Sulaim. Kita pernah dengar nama orang-orang ni semua, sahabat Nabi ni. Anas bin Malik, dia anak kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni Islam. Abu Talhah masa tu belum Islam. Abu Talhah berkenan kepada Ummu Sulaim yang janda. Maka Abu Talhah pergi approach, dia pergi try tengok nak, apa nak kata approach ni, dia try pergi macam kata, kalau kata mengurat, kasar sangat, dia bukan mengurat, dia lagu macam nak pergi bagi tahu, kata dia ada minat kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim jawab mudah aja, dia ibu tunggal. Ummu Sulaim ni mak kepada Anas bin Malik ni, dia jawab mudah aja. Dia kata, aku Islam, kamu bukan Islam, kita tak boleh kahwin. Kecuali kalau kamu masuk Islam, tak ada masalah. Abu Talhah balik tak boleh tidur. Dia mai pula jumpa, dia kata tak ada masalah, aku boleh masuk Islam. Kata Ummu Sulaim, dia kata apa? Okey, kalau kamu masuk Islam, jadikan kamu masuk Islam itu mas kahwin untuk kahwin dengan aku. Ini cerita Ummu Sulaim dengan Abu Talhah.
Maka kahwinlah Abu Talhah ni kahwin dengan Ummu Sulaim, maka dia menjadi pak tiri kepada Anas bin Malik. Cerita dia. Kalau kita pergi Madinah lah ni, tuan-tuan biasa sampai di Madinah, pergi haji ke pergi umrah ke, rumah Abu Talhah ni tak mana? Dia sebelah dengan bab Jibril, dengan pintu Jibril. Kalau kita ziarah Raudhah, kita masuk Raudhah, kita ziarah makam Nabi, kita keluar pintu, nak keluar pergi Baqi tu. Kita keluar tu kita pergi kiri sikit. Pergi ke kiri terus tu, sebelum extension sambungan tu dia ada satu pintu. Dia panggil bab Jibril, pintu Jibril. Sebelah pintu Jibril itu, di situ rumah Abu Talhah. Dia ada benda ni semua dalam buku sejarah, semua ada cerita ni. Abu Talhah ni dia orang kaya di Madinah. Asal bukan Islam, kemudian baru dia masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia jadi orang yang cukup kuat dengan Islam. Maka hadis yang kita baca ni nak cerita tentang dia ni, tentang Abu Talhah ni. Dan harta yang paling Abu Talhah sayang ni ialah kebun kurma yang bernama Bayruha. Juga disebut Biruha. Dia boleh baca Bayruha, dia boleh baca Biruha. Asal kebun kurma tu dia panggil Biruha. Biru tu telaga. Hak nama telaga. Telaga tu ada di dalam kebun tu. Dan Nabi SAW cukup syok dengan kebun kurma Abu Talhah ni. Kedudukan dia tang mana? Kalau hari ini kita pergi Madinah, Hotel Hilton. Hotel Hilton yang bawah ada KFC apa semua tu, daripada Hilton tu kita menuju ke Masjid Nabawi, sebelah kiri tu kebun dia, Biruha. Di situlah kedudukan kebun yang paling cantik di Madinah, kepunyaan Abu Talhah. Maka hadis ni dia nak ceritakan tentang benda tu. Dia kata, dan adalah Biruha ataupun Bayruha ini wakanat mustaqbilat al-masjid. Dia menghadap ke masjid. Dia menghadap masjid sana kiblat. Dia arah ke Hotel Hilton ni. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Dia kata dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dok pergi masuk kebun kurma Abu Talhah ni. Selalu dok pergi masuk situ. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Nabi cukup suka air daripada telaga yang ada di dalam Biruha itu. Nabi suka. Lepas waktu semayang Nabi, Abu Talhah dengan Nabi ni memang dia tak ada masalah. Bila Nabi berasa nak main lah, Nabi main tu menjadi satu keseronokan bagi dia. Nabi terus. Siapa orang Islam yang tak mau Nabi SAW main rumah mereka? Nabi tak boleh pergi sebab dia tak cukup masa. Masing-masing kalau Nabi kata nak pergi rumah dia, dia raya lah dia. Ada kambing, potong kambing, tak ada kambing, apa ada kira nak bagi, nak jamu Nabi makan kalau Nabi mau main rumah dia. Tiba-tiba Abu Talhah ada satu kebun kurma yang cukup istimewa, duk menghadap dengan Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi suka ke kebun kurma dia. Nabi suka pergi makan kurma dia, dan Nabi suka pergi minum air yang ada di dalam kebun kurma dia, Biruha ini. Seronok Abu Talhah ni. Qala Anas, kata Anas, anak tiri kepada Abu Talhah ni. Dia kata, falamma nazalat hadhihi al-ayah. Turun mai satu ayat, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun satu ayat. Allah kata hamba tak akan dapat mencapai kebaikan melainkan hamba boleh nafkahkan, boleh belanjakan harta yang paling hamba sayang. Selagi hamba tak boleh buat benda tu, hamba tak buat kebaikan. Nabi kata kebaikan ni apa dia? Kita sanggup bagi benda yang kita sayang. Itulah kebaikan yang paling hebat. Kita boleh bagi RM10, tapi RM10 itu bukan kita sayang. Kalau kita ada RM100,000, kita sanggup bagi RM90,000 ke orang, yang itu kebaikan. Kalau ada RM100,000, sanggup bagi RM10, itu tak apa, itu biasa. Allah turun ayat ni, ayat 92 surah Ali Imran ni. Allah turun ayat ni, lan tanalul birra, tidak mencapai yang dikatakan albir, kebaikan itu, sehinggalah hampa ni boleh nafkahkan mimma tuhibbun, apa yang hampa sayang. Bila turun ayat tu, Abu Talhah dengar. Bila dia dengar, dia fikir dalam kepala dia, aku benda yang aku paling sayang, kebun Bayruha ni lah yang aku paling sayang. Dalam banyak-banyak kebun yang aku ada, inilah aku paling sayang. Dia tu ingat macam tu.
Faqama Abu Talhah, dia bangkit ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bangkit dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqul, dia kata Allah dah turun dah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah dah turun ayat, satu orang tidak dianggap buat baik sehinggalah dia sanggup bagi apa hak dia paling sayang. Dia kata, dan aku, dia kata, wa inna ahabba mali ilayya bi ruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah kebun bi ruha ini. Wa innaha sadaqatun lillah, oleh kerana itu aku sedekahkan kebun itu kerana Allah. Kacau tuan-tuan. Ni yang kata sahabat Nabi ni. Kalau macam ni doa sahabat Nabi, wajar ke orang yang berlemus macam kita ni nak dikondem sahabat Nabi? Oh, jangan. Jangan kata kita tak boleh kondem Nabi. Nabi langsung lah, kita tak boleh dekat langsung, tak boleh komplain langsung. Ni sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni manusia yang macam ni. Satu ayat Quran turun, karam satu badan. Satu ayat Quran turun, hang kata hang tak dianggap buat baik, melainkan hang sanggup bagi benda hang paling sayang. Dia dengar ayat tu, dia fikir apa yang dia paling sayang, dia nampak kebun kurma ni. Kebun kurma ni, dia kata, innaha sadaqatun lillah, yang ni aku sedekah kerana Allah. Sahabat Nabi, maka wajar mereka ni mendapat janji syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak fikir dua kali. Sahabat Nabi dalam hal nak buat baik, dia tak fikir dua kali. Kita nak buat jahat, tak fikir dua kali. Buat baik fikir 100 kali. Sahabat Nabi, benda baik ni dia tak fikir dua kali dah. Dia dengar, dia fikir balik hak dia sayang hak mana, terus bagi pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayat dah turun, bagi tahu macam ni, aku yang aku paling sayang kebun ni. Kebun ni aku sedekah pada jalan Allah. Oh, ini yang kata Abu Talhah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, arju birraha wa dhukraha indallah. Aku tak mau lain. Aku tak mau pujian, aku tak mau sanjungan, aku tak mau apa. Aku mau dua benda. Yang pertama, aku mau kebaikan. Kalau Allah boleh bagi dekat aku. Kerana aku sedekah ni, kalau Allah boleh bagi bir, Allah boleh bagi kebaikan, itu aku mau. Dan yang kedua, wa dhukraha. Ini sebagai satu simpanan pahala aku di sisi Allah. Itu aja, lain tak mau. Tak payah masuk surah abad, tak payah iklan dekat orang semua. Aku buat ni kerana Allah. Kalau Allah sanggup bagi kebaikan kepada aku kerana aku buat, itu saja aku mahu, lain tak mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bila tengok macam tu, faqala, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, zalika malun rabih, zalika malun rabih. Dua kali jadi dah. Nabi kata, isi. Hang tahu tak di rohak itu, kebun kurma hang tu, yang aku tiap-tiap hari tu, aku suka dekat kebun kurma hang ni. Hang tahu tak dia ni apa? Malun rabih. Dia adalah harta yang menguntungkan. Kalau hang tak sedekah pada jalan Allah, hang jual, hang boleh duit. Dia satu kebun yang mendapat perhatian seluruh Madinah. Semua orang berkenan kebun kurma dia. Kalau dia abang kata nak jual, ramai orang kaya nak beli. Harta yang hang nak bagi untuk infak, untuk belanja pada jalan Allah ni, harta ni malun rabih, harta yang cukup menguntungkan. Nabi kata dekat dia, wa qad sami'tu ma qulta, dan Nabi kata, aku dengar apa yang hang kata tadi, aku faham jelas apa yang hang kata tadi. Hang nak sedekahkan kebun yang cukup mahal ni, hang nak sedekah pada jalan Allah. Yang tu aku dengar. Nabi kata, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nabi kata, tapi aku ada pendapat aku berpendapat lebih baiklah kalau hang tak mau kebun ni, sedekahkan kepada adik-beradik. Nabi kata, dia nak terus sedekah kepada orang ramai semua. Nabi kata tak payah. Nabi kata sedekah kepada al-aqrabin, kepada kaum kerabat hang, adik-beradik hang. Pasal apa? Pasal kebetulan adik-beradik dia ada ramai lagi pun yang susah. Nabi kata dekat dia, tak apa, orang lain tu tak apa, itu secondary, itu nombor 2. Nombor 1, adik-beradik ni dijaga dulu. Jangan diam adik-beradik hidup susah melarat, kita derma sana sini,
abang kita sendiri susah. Kita derma sana sendiri, adik kita hidup melarat. Kita derma sana sini, kita tak tengok kepada al-aqrabin. Nabi kata macam ni, Nabi kata dekat Abu Talha, tak nak derma, tak nak sedekah, tak nak infak, ini bagus. Nabi kata, cuma aku berpendapat lebih baik bagi kepada adik-beradik yang terdekat dulu. Nabi kata dekat dia. Faqala Abu Talha, Abu Talha kata dekat Nabi, dia kata, af'al ya Rasulullah, aku akan tunaikan apa yang engkau kata, aku akan buat apa yang engkau suruh ya Rasulullah. Apa dia buat? Faqasamaha Abu Talha fi aqaribi wa bani ammi. Dia terus panggil adik-beradik dia hak mana apa miskin susah ni, dia bagi kebun ni, dia potong bagi seorang sikit, dan kepada anak-anak penakannya dia bagi seorang sikit. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, banyak pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ini. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Satu, suruhan untuk kita ni rajin tolong orang. Satu. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil dalam nak tolong orang ni, keutamaan adalah adik-beradik yang terdekat dulu. Dalam hadis lain, dia kata jiran yang dekat dulu. Lepas tu dia kata jiran yang jauh. Selesai hak ni semua, pilih nak bagi dekat siapa pun. Hadis ni adalah hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 54. Muka surat 54 bawah sekali. Masalah dia kata jarang-jarang orang ada bersifat amanah itu. Ini kita sambung daripada hak kita baca 2 bulan lepas. Cerita kata menjelang kiamat Tuhan dia akan angkat amanah daripada manusia. Mula dia angkat sikit, lepas tu dia angkat makin banyak, sampai satu masa tak ada orang yang amanah. Sambungan kepada hadis ni dia main nak cerita kata jarang-jarang orang ada yang bersifat amanah itu. Mai lagi dekat nak akhir zaman, orang amanah ni lagi kurang. Beli screwdriver 40 ringgit, abang kata 250 ringgit. Pasal apa jadi macam ni? Pasal tak amanah. Di peringkat mana? Allah yang mengetahui. Dia peringkat kawahat tulis juga, ataupun dia ada berapa peringkat kan, kau ambil sikit, kau ni ambil sikit, kau ni ambil sikit, sampai jadi 200 ringgit. Wallahu a'lam. Tetapi keadaan itu menunjukkan kepada orang semakin tidak amanah. Ini cerita yang kita baca. Sesungguhnya dia kata dengan sepotong hadis dalam masalah itu menunjukkan dan memberi misal Nabi akan jadi pada akhir zaman jarang-jarang ada orang yang bersifat amanah itu. Sehingga dikata orang bahawasanya di dalam anak cucu Tianu sahaja ada orang yang amanah. Nabi kata akan sampai satu time, satu masa orang yang amanah ni satu kampung kena. Pasal apa? Pasal dia seorang. Hak lain semua tak amanah. Jadi hak amanah ni dia seorang saja, satu kampung kena. Kalau hang nak cari orang amanah, inilah anak haji sekian-sekian, dia inilah seorang yang amanah. Hak lain ni aku tak boleh jamin. Macam tu Nabi kata akan jadi menjelang akhir zaman. Sabda Nabi SAW, wa hatta yuqalu lirrajul ma ajladah wa azrafah wa a'qalah wa ma fi qalbihi mithqalu habbah min khardal min iman. Dia kata dan sesungguhnya dikata orang bagi seorang lelaki, amboi, dia kata apa macam kuat sabar orang ini, amboi apa macam baiknya orang ini, amboi apa macam bijak dan berakalnya orang ini. Nabi kata padahal tiada di dalam hatinya sebarat sebiji sawi pun daripada iman oleh yang kena uji demikian itu. Nabi kata dia mai lagi nak dekat kiamat, orang yang orang kata amanah, orang yang orang kata sabar, orang yang orang kata alim, tu pun sebenarnya tak amanah, tak sabar, tak zalim, tak alim. Dia akan sampai satu time, Nabi kata orang tu semua orang kata dia bagus. Oh baguslah dia ni. Oh alimnya dia ni. Oh bijaknya, pandainya dia ni. Oh dia ni jujurnya dia ni. Orang duk kata dia ni alim, dia bijak, dia amanah, dia jujur. Orang duk kata. Nabi kata sebenarnya dia tu pun tidak amanah, tidak jujur, tidak bijak.
Anda nampak macam mana masyarakat menjelang akhir zaman ni dia makin duduk-duduk, dia makin duduk-duduk. Hari ini tuan-tuan nak cari manusia yang alim seperti mana alimnya imam mazhab 4, tak ada lah. Kalau dulu kita ada Imam Abu Hanifah, kalau dulu kita ada Imam Malik, kalau dulu kita ada Imam Syafi'i, kalau dulu kita ada Imam Ahmad bin Hanbal, yang empat imam ni cukup hebat. Hari ni nak cari seorang ulama yang sama macam salah seorang daripada 4 ni, tak ada lah. Tak ada lah. Jadi kalau hari ni ada orang tu bercakap, yang cakap dia tu membawa maksud, kata dia menghina 4 ulama mazhab ni, oh jangan begitu. Tak, kita ujung kuku pun tak ada. Kita ni nak banding kita dengan ilmu ulama-ulama ni, nak banding kita warak kita dengan warak ulama-ulama ni, nak banding alim kita dengan alim ulama-ulama ni, ujung kuku pun tak ada. Maka siapalah kita nak pergi kata lebih kurang dekat orang-orang macam ni. Pasal apa? Memang itu proses dia. Manusia ni dia makin duk tawak, dia makin duk tawak, dia makin duk tawak. Akhirnya tak ada apa pun. Nampak aja macam kuat, sebenarnya tak kuat. Ini yang Nabi beritahu. Masalah dia kata orang yang tidak amanah itu orang yang tiada iman. Dia nak bagi tahu kat kita, dia kata orang yang tak amanah ni, orang ni dia tak ada iman sebenarnya. Saya di dalam sepotong hadis dalam masalah itu menunjukkan orang yang tidak amanah itu ialah orang yang tidak ada iman, yakni tidak percaya akhirat itu sebagai tempat untuk balas orang-orang yang zalim. Dia tidak percaya kata akhirat itu tempat nak balas penipu. Dia tidak percaya kata akhirat itu tempat nak balas orang yang tidak amanah. Dan Tuhan yang amat kuasa yang membalasnya, dia tak percaya. Orang yang tak amanah, dia sebenarnya tak beriman. Sebenarnya dia tak percaya kata ada akhirat. Dia tak percaya kata akhirat itu Tuhan akan nilai balik apa yang dia buat. Kalau dia percaya, dia akan jadi orang yang aman. Dan percayalah kalau kita betul-betul beriman, kita betul-betul yakin kata kita mati esok ni, masuk kubur tu dah start cerita dah. Bukan kata kita mati ni, hari mati kita tu tutup buku dah. Hari mati tu baru nak mula satu buku baru. Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur tu dia akan menjadi manzil, dia akan menjadi rumah yang pertama bagi alam akhirat. Alam akhirat ni alam yang cukup panjang. Cerita dia lebih panjang daripada alam dunia. Kita atas dunia kita boleh hidup sampai 40 tahun, sampai 60 tahun, sampai 80 tahun, sampai 100 tahun, tak boleh pindah lebih daripada tu. Atas dunia ni habis-habis tinggi kita hidup 115 tahun. Habis tinggi kita boleh hidup 115 tahun. Kalau hidup lagi selepas 115 tahun ni pun dia merapu dah. Dia berak buah kain, dia jadi karut lah. Dan kita pun kalau boleh lah, kalau Tuhan bagi kita pilih, kita pun tak mahu dah hidup macam tu. Hidup yang menyusahkan orang ni kita pun tak mahu. Kita pun tak mahu susah, kita pun tak mahu bagi susah anak cucu kita. Kita mahu kita ni elok-elok aja, agak-agak kita sakit, agak tak mahu nak lama, tak mahu nak bagi. Kalau kita diberi pilih, kita nak minta dekat Tuhan macam tu. Minta dekat Tuhan supaya janganlah kita ni duk drag umur kita ni, duk tarik panjang, duk bagi susah anak cucu. Daripada mula anak cucu sayang kita, kemudian anak cucu meluat kat kita. Kita tak mahu macam tu. Kalau Tuhan bagi peluang dekat kita untuk pilih, kita nak minta yang tu dekat Tuhan. Tak maulah hidup kita jadi fitnah orang. Habis tinggi kita boleh hidup umur 100, umur 115 tu pun dah jadi kelang kabut dah. Tuan-tuan, akhirat bukan 115 tahun. Cerita dia apa? Cerita dia akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Cerita mati ni tak timbul dah, tutup dah. Cerita perkataan mati tu tak ada dah, kerana tidak ada orang mati dah selepas dibangkitkan di mahsyar itu. Kalau dia orang yang kafir sampai mati, nerakalah dia abadan abada, selama-lama. Maknanya apa? Maknanya cerita kita selepas daripada kita mati ini cerita panjang. Makna dia apa? Maknanya masa kita hidup atas dunia ni, fokus kita, keutamaan kita dalam hidup ialah nak memastikan hidup kita selepas kita mati esok ni, hidup balik itu biarlah hidup dalam keadaan sejahtera.
Maka kalau sekiranya orang betul-betul beriman, betul-betul dia percaya, betul-betul dia yakin, kata dia mati, dia akan hidup balik, dia akan dihisap di mahsyar, dia akan dichannelkan sama ada ke syurga atau ke neraka. Kalau dia beriman betul dengan benda ni, dia tidak akan jadi orang yang tak aman. Kalau sekiranya atas dunia ni lambat lepah duit rasuah nak sapu. Kalau sekiranya atas dunia ni lambat lepah dosa maksiat dia nak buat. Kalau sekiranya atas dunia ni sikap dia macam tu, maknanya dia satu orang yang tidak percaya kata akhirat itu ada. Maknanya dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut tuan. Siapa tak mau hidup senang atas dunia ni? Semua mau hidup senang. Cuma beza dia apa? Ada orang mau senang dengan jalan halal. Ada orang mau senang dia sebab orang Allah kata dia belasah semua sekali. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apabila tiada pada orang itu iman, maka lebih daripada belot itu pun sanggup dikerjakannya. Kalau iman tak ada, tuan-tuan, iman tak ada, apa dia peduli? Berhujung lalu meletak patah. Bukan kata tak amanah, bukan kata belot, bunuh orang pun dia sanggup. Dia tak beriman. Tapi kalau sekiranya dia beriman, jangan kata bunuh orang, ingat tak baik dekat orang pun dia istighfar. Astagfirullahaladzim, apalah aku ingat tak baik dekat orang. Itu beza dia nak beritahu di sini. Jikalau zahir berakal dan zahir nampak kuat sabar dan zahir dia nampak baik dan nampak bijak sekalipun, tetapi hakikatnya dia adalah orang yang sehadis-hadis tidak baik. Nabi kata menjelang akhir zaman kita nampak dia macam orang yang boleh dipercayai. Nampak image dia, nampak penampilan dia, nampak zahir dia, nampak macam dia ni, kita boleh percaya dekat dia. Rupa-rupanya kianat juga dia pun. Akhir zamannya jadi begitu, dia kata. Kata At-Tirmidzi lagi, sambung hadis tu, qala walaqad ata alayya zaman wa ma ubali ayyukum bay'atu fi. Kata Huzaifah bin Yaman, sesungguhnya telah lalu kepada aku satu zaman yang mana berbahagia orang di dalamnya. Huzaifah ni dia terkenangkan zaman dia semasa Nabi hidup dulu. Dia kata aku boleh cerita dekat hangpa satu benda. Aku pernah lalu dah zaman. Zaman apa? Zaman di mana aman damai. Semua orang amanah. Semua orang amanah. Sampai tak ada orang yang takut ni, tak ada orang yang berani nak melanggar perintah Allah. Semua orang amanah. Huzaifah bin Yaman kata aku pernah hidup di zaman tu. Bila zaman tu? Zaman Nabi ada dulu. Cantik. Semua orang kita boleh percaya. Aku pernah lalu zaman tu, dia kata. Dan cukup aman dan cukup sentosa hidup pada masa itu. Maka tiadalah aku peduli siapa-siapa daripada sekalian kamu yang ada pada masa itu yang aku mau membeli apa-apa barang padanya, oleh kerana amanah itu kuat berumah di dalam hati tiap-tiap orang pada zaman itu. Huzaifah bin Yaman dia kata apa? Zaman tu, zaman Nabi itu dia kata aku nak beli, nak jual beli tak bimbang. Tak ada orang tipu ni. Kalau nak pergi beli buah, dia tanya betul-betul, buah ni elok ke? Kalau hak jual tu amanah, dia habaq betul-betul. Dia kata hak lepas-lepas dah mana? Yang ni saya tak tahu, dia kata. Tak apa ambil, kalau tak mana bagi balik. Dah betul ni ada. Allah kalau nak pergi beli apa nama durian, kata elok ke? Yang ni dia kata tak pernah mungkiak, dia tak ambil tak boleh buat cover semua. Tak boleh makan. Bukan kata dia tak tahu, dia tahulah saja dengan niat dia bohong kawan nak beli. Punya tak amanahnya manusia. Punya tak amanahnya manusia ni. Kereta rosak. Kereta dia tu kereta rosak. Gear ghostan tak boleh masuk. Ni Talan kata. Gear ghostan tak boleh masuk. Buh gear ghostan pun dia duduk pergi ke depan juga. Buh gear ghostan pun duduk pergi ke depan juga. Dia kata tak boleh pakai dah kereta ni. Perbaik 5 kali dah tak mau nak jadi elok. Habis duit beribu dah. Dia pergi satu kedai komen. Dia suruh perbaik-perbaik. Agak-agak ghostan boleh dia pergi jual kereta tu dekat orang. Komen tu habaq dah kat dia. Yang ni saya tak jamin. Dia kata habis-habis tinggi 2 hari. Dia kata lepas tu dia ghostan pun pergi depan balik. Dia kata dalam tempoh 2 hari tu dia pergi cari orang dia jual.
Kawan tu pun test drive apa semua okey elok, dia tambah duit dengan yang mandat. Tak tengoklah muka ni. Kawan ni pun lepas 2 hari gostan pun jam 4. Kawan jual ni tahu dah penyakit tu, tahu dah, tapi kerana tidak amanah dia tak cakap betul. Dia sengaja bohong. Maka tidak ada orang yang amanah. Dan contoh yang kita buat ni banyak ada dalam masyarakat. Banyak ada. Dia jual benda ada aib, dia sembunyikan aib itu. Dia tipu pula kepada orang yang nak beli. Dia kata tidak ada aib. Begitu. Baik. Dia kata yang aku mau membeli apa-apa barang padanya. Huzaifah kata aku tak bimbang masa tu. Oleh kerana amanah itu kuat berumah di dalam hati setiap orang. Maka elok, buruk, sebarang kehendakku, semuanya aku dapat menurut kemahuanku. Dengan tiada ada belot padanya. Huzaifah kata zaman tu, kalau benda tak elok, kawan nak jual habang dah. Benda ni memang tak elok. Itu sebab aku jual benda ni. Hang beli pun nak kena repair. Aku abang sini. Zaman tu. Zaman kemudian tak berlaku dah benda ni. Sambung hadis tu, dia kata wala in kana musliman la yaruddannahu alayya dinu. Dia kata dan demi sesungguhnya jika sekiranya ada ia orang Islam, nescaya mengembalikan atasku haknya oleh agamanya dan amalnya cara syarak Islam itu. Kalau aku beli itu daripada orang Islam, Islam yang ada dalam diri dia tu menyebabkan dia tak cakap bohong dengan aku. Kerana dia Islam, kerana dia sayang Islam yang ada dalam diri dia, dia cakap benar, dia tak bohong. Macam tu. Dia kata masalah orang amanah itu tidak menyembunyikan aib sekali-kali. Kalau orang tu dia amanah, benda ada aib, dia habaq ada aib. Dia habaq, dia tak akan bohong. Sebetulnya sebagai yang dikatakan oleh Huzaifah itu adalah sifat orang-orang yang amanah, iaitu jika sekiranya berjual beli dia dengan orang Islam, yakni pada masa bahagia, yakni pada masa Nabi yang dikatakannya tadi, tiba-tiba ada apa aib dalam barang yang nak dijual itu, sedangkan barang itu sudah diterima oleh orang yang membeli dan telah dibawa pulang oleh orang yang beli, dan ianya lupa nak khabarkan aib barang itu, nescaya agamanya dan iman yang ada dalam hati dia menjadikan dia turut daripada belakang orang yang beli itu kerana nak mengkhabarkan aib itu. Kalau dia jual benda ada aib, dia terlupa khabar. Kau tu dah beli dah balik, dia pergi hambat kau tu. Kau tu dah balik rumah pun dia pergi sampai rumah, dia pergi bagi tahu. Dia kata minta maaf, saya terlupa nak abang satu benda. Benda ni ada aib, benda ni ada benda rosak, aku bagi tahu. Kalau hang jadi, hang tak jadi pun tak apa. Aku ambil balik barang aku bagi balik duit kau. Zaman tu Huzaifah kata macam tu. Zaman dah kita dah bagi dah, lepas 2 hari dia mai cari kita. Dia kata hang jual kereta apa ni, tak boleh bosan ni. Kita kata saya duk pakai betul, duk bosan elok macam mana. Padahal kita tahu dah penyakit tak boleh bosan ni memang kita duk tahu dah. Kita bertengkar pula dengan kawan hak beli ni, walhal kita tahu memang itulah aib kereta tu. Kita bertengkar dengan dia, aku pakai ni berbelas tahun kereta ni, bosan elok, tak ada masalah. Dia kata aku dah jual, aku tak tanggungjawab. Punya tidak amanahnya manusia hari ini. Ini contoh yang dia kata. Dan dia kata sekiranya aku suka, yakni aku reda barang itu dengan aibnya dan aku terima, maka senanglah hatinya. Dan jika tiada suka aku menerimanya, maka dia ambilnya kembali. Zaman tu macam tu. Dia cerita aib, kalau mau ambil dengan aib ni, kalau tak mau tak apa, tak jadi jual. Zaman tu macam tu. Dan dipulangkan harganya dan hak yang membeli itu, dan lepas daripada batang lehernya, daripada hak orang itu. Sambung hadis itu dia kata wala in kana yahudiyan aw nasraniyan la yaruddannahu alayya da'i. Dan jika adalah ia, yakni penjual itu orang Yahudi atau Nasrani, nescaya mengembalikan segala hak aku atasku oleh yang menjadikan pemimpinnya. Yakni jikalau aku jual beli dengan Yahudi atau Nasrani, tiba-tiba belot mereka itu, kemudian aku tahu akan belotnya, akan tipunya, maka aku pulangkan kepadanya. Dan jika sekiranya dia tak mau terima, nescaya mengadu aku kepada ketuanya, kepada pengulunya, maka pengulunya akan mengembalikan kepada aku akan hak aku. Zaman tu kalau jual beli itu dengan Yahudi, dengan Nasrani, serupa juga. Kalau dah beli benda tu benda aib, kita pergi bagi balik kat dia. Huzaifah kata Yahudi Nasrani pun akan bagi balik duit dekat kita. Kalau ada yang tak mau bagi balik duit, kita pergi report dekat ketua dia. Ketua dia akan pastikan kita dapat balik duit kita. Zaman tu macam tu.
Dengan sebab itulah apa yang ditakutkan berserah kepada mereka itu. Dengan kerana tu tak payah takut apa. Zaman tu kita boleh percaya dekat semua orang kalau kita nak buat jual beli dan apa-apa. Dan pengharapan kita di atas amanah yang cukup ada. Fa'ammal yawm, kata Huzaifah, fa'ammal yawm fama kuntu liubayi'a minkum illa fulanan wa fulana. Kata Huzaifah apa? Dan adapun pada hari ini, maka tiada aku jual beli daripada orang-orang kamu, melainkan dengan si anu dan si anu sahaja. Dengan sebab amanah itu sudah tinggal sikit. Huzaifah kata zaman dia dah jumpa Nabi. Baru yang Nabi wafat dah jadi kelam kabut dah. Huzaifah kata apa? Hari ini dia kata, aku kalau nak buat urusan jual beli, aku pilih orang. Aku tak akan pergi dekat sebarang orang. Pasal apa? Aku akan pilih orang yang amanah saja. Kerana orang yang tak amanah sudah ramai dua ada hari ini. Dia kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru dia kata bab ma jaa la tarkabunna sanana man kana qablakum. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis. Sesungguhnya menurut sekalian kamu akan jalan orang yang ada ia dahulu daripada kamu. Ini satu amaran daripada Nabi. Nabi kata menjelang akhir zaman, orang Islam dia suka ikut jalan orang lain. Dia tak suka jalan Islam. Hak cara Islam macam ni. Dia pergi ambil cara Yahudi, dia pergi ambil cara Nasrani, dia pergi ambil cara orang lain. Penyakit umat Islam akhir zaman ni apa dia? Penyakit dia bangga dengan hak bukan Islam. Dia tak bangga dengan Islam. Bila bercakap tak suka nak baca ayat Quran ke hadis Nabi, tak suka. Suka duk petik kata-kata Edward D. Bono. Suka duk petik kata-kata George Bernard Shaw. Suka duk petik kata-kata Michael H. Hart. So, bila dia ceramah ni, bila dia sebut nama George, dia bunyi tu macam lebih pada orang putih. Pasal apa? Pasal hati dia, pasal diri dia ditenggelami dengan kagum kepada orang bukan Islam. Walhal Quran dengan hadis ni berapa punya bagus dok ada, dia tak bangga. Dia suka ambil ni. Dia kata George Bernard Shaw ada sebut dalam buku ni. Dia jadi lagu tu. Dia jadi satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit bangga dengan hak bukan Islam. Hak Islam punya dia tak bangga. Bukan tak bangga, dia berasa leceh. Dia berasa ni kalau orang tengok dia ni Islam sikit, lebay sikit, oh dia kata leceh. Penyakit ni Nabi kata akan mai menjelang akhir zaman. Hari ni ada tak ada lagi? Oh ada. Tak bangga dengan Islam. Tak bangga dengan Islam, tak bangga. Baik, kita tengok apa Nabi kata. Ketahuilah saudaraku, adalah jalan dahulu daripada jalan Islam ialah jalan Yahudi dan Nasrani. Nabi kata hak dulu daripada Islam ni Yahudi dan Nasrani. Yahudi terima kitab Taurat, Nasrani terima kitab Injil. Kemudian ni baru mai Quran. Itu jalan dulu ialah jalan Yahudi dan Nasrani. Kerana mereka itu orang yang beragama dengan agama Allah hak mula dulu, dan berperaturan kehidupan dahulu daripada Islam. Taurat pun Allah juga yang buat turun, Injil pun Allah juga yang buat turun. Cuma dia beza dia apa? Bila Allah turunkan Quran, Taurat dengan Injil stop, tinggal tepi. Kita kena ikut Quran. Yang duk jadi masalah kepada Yahudi dan Nasrani ni apa dia? Dia tak mau nak ikut Quran. Dia nak pegang juga dengan hal Taurat dengan Injil tu. Yang jadi masalah dia lebih berat ni apa dia? Bukan setakat dia nak pegang juga dengan Taurat dengan Injil, dia pindah pula isi Taurat, dia pindah pula isi Injil. Kemudian dia mengaku kata dia Yahudi dan Nasrani yang mengikut apa yang Allah suruh. Ini masalah dia. Injil pindah habis lah ni. Injil asal itu tak ada dah. Dia main semua dah main time dah hari ni. Ini masalah mereka ni. Masalah mereka orang Islam pula nak pergi tumpang bangga dengan masalah mereka. Hidup bangga dengan cara mereka. Ni dia nak beritahu. Kerana mereka itu orang yang beragama dengan agama Allah, dan satu masa dulu berperaturan kehidupan dengan cara yang Islam tunjuk. Maka jalan Yahudi dan Nasrani itulah yang dijagakan ataupun yang dipesankan oleh Nabi SAW ke atas umat dia
akan kena turut jalan mereka itu dengan buta tuli oleh orang-orang Islam pada segenap perkara. Nabi kata menjelang akhir zaman, orang Islam ni dia tidur ikut jalan mereka ni. Dia kata. Maka dia nampak oleh orang-orang Islam akan jalan mereka itu rupa benar dan bersih. Dia nampak macam cara orang putih-putih. Islam dah ada cara Islam. Dalam Quran, dalam hadis itu semua cara Islam. Kalau nak buat sistem ekonomi, buat sistem ekonomi yang bebas daripada riba. Itu cara Islam. Tapi tak, dia tak ada keyakinan. Dalam negara Islam sendiri, dia buat sistem ekonomi yang konvensional, yang berasaskan riba. Pasal apa? Pasal bangga dia dengan sistem yang bukan Islam. Dia tak bangga dengan hak Islam tunjuk. Ini Nabi kata akan berlaku. Dan jalan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tak nampak betul. Dia mai akhir zaman, jalan Islam ni, jalan Quran ni, jalan Nabi ni, orang Islam tak nampak tak betul. Apa penyakit? Orang Islam sendiri bila dengar ayat Quran, dia dengar sambil duduk garu pipi, dia dengar. Dia kata betul lah. Dia kata tapi zaman Nabi boleh lah buat macam tu. Dia kata dulu. Dia orang Islam. Dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis Nabi, dia dengar lagu duk tebiang satu macam lagu tu. Dia kata betul lah. Kita takkanlah kita nak kata Quran hadis tak betul. Dia kata cuma itulah masalah dia tak relevan lah ni. Dia cakap begitu. Ini menjelang akhir zaman. Nabi kata orang Islam melihat Islam tu rupa tak betul. Nampaklah contoh-contoh yang saya bawa ni. Itulah ceritanya. Nabi dah habaq 1400 tahun dulu. Nabi habaq. Hari ini jadi benar ni. Jadi hari ini. Baik. Dia kata maka tak bersetuju mereka itu dengan masa mereka itu. Bermula yang demikian itu ialah kerana jahil akan hakikat agama Islam mereka sendiri. Punca dia apa? Pasal dia tak erti tentang Islam. Pasal dia tak erti tentang Islam. Daripada awal-awal dia mengaji sampai dia pergi masuk universiti, dia pergi belajar sistem ekonomi konvensional. Dia tak pernah belajar tentang sistem ekonomi Islam. Dia tak pernah belajar. Jadi oleh kerana dia belajar sistem ekonomi konvensional, dia jadi bangga dengan benda yang dia belajar tu. Kalaulah dia ni faham sistem ekonomi Islam, sudah tentu dia akan kata hak dia belajar ni tak boleh pakai. Hak Islam punya lagi cantik. Tapi apa nak buat? Dia jahil tentang Islam, maka akhirnya dia menentang Islam. Kebanyakan orang yang menentang Islam, orang Islam yang menentang Islam ni bukan pasal apa? Pasal dia tak faham Islam. Dia tak faham. Kerana tak faham tu dia duduk lawan. Kesian ke dia? Pasal apa? Pasal kemudian itu dia akan tahu silapnya dia kerana dia menentang agama sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dia kata membetulkan jalan agama lain dengan membuta tuli. Buta tuli. Hidup kata hak orang punya betul, hak kita punya sendiri tak betul. Ini penyakit dia kata. Dan dengan sebab meninggalkan akan Quran dan hadis Nabi, maka Quran itu dibaca sahaja dan tidak dipelajari akan maksudnya. Ini akhir zaman. Quran dibaca baca, bukan kata tak baca. Baca malam jemaat, baca Yasin, apa semua main baca. Baca tapi tak faham. Baca apa tak faham. Tak faham ni dia duk baca apa ni, dia tak faham. Tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang mengamalkan suratul Mulk, surah Al-Mulk, Allah jamin kepada dia selamat daripada azab kubur. Berapa orang daripada kita hari-hari baca surah Al-Mulk? Itu satu janji besar daripada Nabi. Nabi kata apa? Siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk hari-hari, dia menjadi sahabat kepada surah Al-Mulk, Allah jamin dia selamat daripada azab kubur. Oh, itu satu janji besar. Tuan-tuan jangan lepas peluang ni. Tak dan baca pagi, baca tengah hari. Tak dan baca tengah hari, sebelum tidur baca 5 minit kan. Tuan-tuan baca surah Al-Mulk, tuan-tuan tengok jam, ni nak baca ni pukul 9. 9, 5 minit, tinggi-tinggi 9, 7 minit. Habis surah Al-Mulk, 30 ayat. Pendek aja. Tak baca. Walhal satu janji daripada Nabi SAW. Janji apa? Janji selamat daripada azab kubur. Ini satu janji yang kita tak boleh lepas peluang. Itu baca. Hak tak baca langsung lagi tu ada banyak.
Hak dengar surah apa? Ustaz sebut surah apa? Kawan sebelah kata surah Al-Mulk. Quran tak? Dia tanya Quran tak? Pasal apa? Pasal nama surah tu pun tak pernah main di telinga dia. Dia tanya kawan ni, surah apa? Surah Al-Mulk. Apa dia? Al-Mulk. Quran kan? Quran lah. Kau pun tengok dia rasa macam Quran lah. Okey. Tak pernah dengar surah Al-Mulk. Maknanya tidak pernah baca Quran. Ni dia kata di sini ni, dia kata Quran itu dibaca dan tidak dipelajari maksudnya. Tu pun dah tak mau dah, baca saja tak faham pun tak mau dah. Ini kau pula tak baca. Demikianlah keadaan umat Islam akhir zaman. Jauh dengan Quran ni jauh, dia kata. Dan tiada ambil tadabbur dengan sesungguh hati akan apa-apa kemahuan Quran itu, dan tak mau nak mengamalkan isi kandungan Quran. Juga hadis Nabi SAW itu pun tidak diambil tahu akan apa isinya dan apa hikmahnya dan apa buah faedahnya. Hadis boleh tak ambil tahu. Hadis pun dia tak mahu ambil. Dia kata Quran pun aku tak habis faham lagi, nak tidur ambil hadis juga. Aku serabut tak mahu. Kacau. Macam ni manusia ada. Maka ganti membaca dan belajar isi Quran dan hikmahnya itu, pergi pula belajar kitab hikmah Nabi dia. Dia kata dah lah Quran hadis tak ambil tahu, pergi baca kitab-kitab buku-buku yang ditulis oleh orang bukan Islam pula. Bacaan hari-hari dia semua bacaan yang ditulis oleh orang bukan Islam. Lagi bahaya, dia pergi baca bacaan yang ditulis oleh orientalis, golongan yang cerdik pandai, tetapi dia cuba nak bagi orang keliru tentang Islam. Dia pergi baca tulisan dia pula. Hari ni tuan-tuan, anak-anak kita mengaji pandai, duduk Kuala Lumpur, kerja bagai-bagai semua, gaji semua 10,000 ke atas. Mereka kadang-kadang nak kenal Islam, mereka carilah internet. Banyak dah tuan-tuan. Anak-anak kita, adik-beradik kita ni hak mengaji tinggi-tinggi, pergi duduk kursi bagai-bagai di atas tu, dia tak ada masa macam kita ni nak main, nak bersila, nak kebas kaki ni, dia tak ada masa. Dia pejabat balik tu pukul 8, pukul 9, sampai di rumah mandi, manda, bumrang, insya semayang. Lepas semayang insya, dia duduk depan internet, dia buka, dia browse internet, dia baca bacaan tentang Islam dalam internet ni. Hak betul dengan hak tak betul ni sama banyak. Dia dengan asas ilmu Islam tak ada, bila dia baca, dia kira ada tulis Islam, dia kata ini Islam dia. Dia baca tu pemikiran orientalis. Bila dia baca, dia membina kefahaman Islam dia sendiri dalam kepala dia. Akhirnya apa jadi? Dia lawan dengan Islam yang sebenar. Banyak keadaan ini. Berapa ramai hari ni orang Islam boleh main, boleh berhujah dengan kita. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Dia kata, yang duk semayang 5 waktu ni, mana ayat dalam Quran yang suruh semayang 5 waktu? Dia dah sampai tahap tu lah. Mana ayat dalam Quran yang kata semayang 5 waktu ni, mana? Dia tanya. Kita tanya dia balik, dah beritahu hang semayang berapa waktu? Dia kata ni lah, kesian. Dia kata orang Islam hari ni berjuta ada, semua buat kerja tak betul. Dia mesti seorang dia. Dia kata, Ustaz, dia nak tanya Ustaz. Dia kata, ni yang semayang subuh 2 rakaat, yang zuhur 4 rakaat, yang asar 4 rakaat, yang maghrib 3 rakaat, yang isya 4 rakaat ni 2, 4, 3. Ni ambil mana ni? Adakah ayat Quran beritahu tentang rakaat semayang? Dia tanya macam ni. Ni dia baru baca dalam internet siapa punya apakah, dia baca, dia rasa macam benda tu meyakinkan dia mula nak main tadi orang. Kita kata dekat dia dalam hadis menjelaskan benda ni. We are not talking about hadis. How would they? Orang ni semua dia bila marah how would they? Dia masa duduk bercakap biasa, dia bercakap Melayu, dia bila main marah, dia main orang putih. Pasal apa? Orang putih tu tok nenek dia. Tu yang orang kata turun tok nenek. No, dia kata, Ustaz, we are not talking about hadis. Dia kata, no, I'm talking about Quran. Ada ruang gitu. Tuan-tuan, ada golongan ini dalam masyarakat, ada. Saja kita sebut, untuk saja kita nak ambil satu notis masuk, kita rimak benda ni dalam kepala kita. Ada golongan yang macam ni. Dia kata, okay, now you want to talk about hadis? You nak cakap tentang hadis? I tell you. Dia kata, dia beritahu dekat you, yang kata hadis ni dia punya celaru dia macam mana. Dia kata, dia mula
Dia buat main satu dua hadis sama dia jumpa tu, yang hadis ni nampak macam kontradik, nampak macam duk belaga, macam tak mau nak ni. Dia kata, macam mana kita nak depend on hadis kalau hadis sendiri macam ni? Dia kata, that's why. Dia kata, kita kena pegang Quran dia kata. Kalau kita rapuh tuan-tuan, macam tu punya bulldozer langgar main, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini semua cerita apa? Cerita akhir zaman. Cerita akhir zaman. Kita ingat kok anak kita bagi dia pergi mengaji lagi tinggi daripada biasa masuk universiti sambung master's degree, dah ada master's degree buat PhD. Kita ingat lagi dia mengaji lagi tinggi, dia lagi dekat dengan Allah, lagi dekat dengan Allah. Tengok dia pergi lagi tinggi, dia lagi jauh daripada hidayah Allah. Sejahtera lain daripada yang kita mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia kata, maka bermegah-megah mereka itu dengan dia, belajar Latin dan bersambung dengan dia. Dia pergi belajar benda-benda yang bukan hak Islam punya ni. Dia pergi belajar, dia megah dengan benda tu. Maka sudahlah dapat segala yang dipelajarnya, yang lain daripada Quran dan hadis Nabi itu, sebetul dengan kemahuan hawa nafsunya dan dunia dia. Bila dia baca, dia kata, hak ni baru sesuai dengan aku punya mahu. Aku duk baca hak Islam punya, hak Quran hadis ni, tak apa nak ni dengan aku, tak apa nak kena, tak compatible dia kata dengan aku. Bila baca hak ni dia, inilah selera aku, dia kata, yang inilah selera aku mau macam ni, dia kata. Ini berlaku, dia kata, di akhir zaman. Maka akhirnya diamalkannya yang demikian itu, dan tinggal barang yang disuruh Allah dan Nabi SAW dengan sedikit-sedikit, sehingga jadilah akhirnya dia ni peranakkan Islam lama. Sampai lah dia tak tahu Islam dia tang mana. Nama saja tinggal Islam, nama Muhammad, tapi cara hidup bukan Islam sama sekali. Pak ni duk cunggang-cunggit, duk pergi semayang di surau, di masjid, dengan duk pakai jubah putih, dengan bus serban, dengan apa semua Quran, dengan apa Pak ni. Sekali-sekali Pak turun di rumah dia di Kuala Lumpur, tengok-tengok dia pun, betulkah anak aku ni? Dengan seluar pendek, tidur terkangkang, subuh tak bangkit semayang, dengan Pak duk sari aja. Nak tunggu malam pun lambat, nak tunggu pagi lagi lambat. Pagi cerah-cerah esok Pak dia kata kat dia, hantar aku cecah capi aku nak balik. Dia kata, ni lah bapak. Dia seru Pak dia. Ni lah bapak. Saya bawa main nak duduk sini, saya nak jaga. Pak tak mau, cuba bapak gaduh, anak-anak tak mau nak ambil tahu. Orang tua-tua, ni lah bapak. Dia kata begitu. Kita dengar begitu, tak payah hantar, aku balik sendiri lah ni buat. Tadi ingat boleh juga lah suruh hantar pergi stesen kereta api. Lah ni stesen kereta api pun tak payah hantar. Kira aku nak keluar lah ni juga. Aku pergi mana untuk saya tanya. Kita kata dia begitu. Kita boleh buat beban begitu, tapi dia lagu dia. Balik tu pernah air mata lah dengan mak dia, dengan isteri kita di rumah. Duk pernah air mata lah, awak nak kita jadi macam ni, awak nak kita jadi macam ni, awak nak kita jadi macam ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah pengajaran kepada apa yang kita baca ni apa dia. Islam ni jangan lepas, tuan-tuan. Islam jangan lepas dia terbang pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata dari masa hayat Nabi SAW lagi sudah ada orang mau terikut akan jalan Yahudi dan Nasrani. Zaman Nabi tu ada ni pun ada yang nampak syok dengan Yahudi Nasrani. Tetapi dengan sebab pimpinan Nabi SAW akhirnya tidak jadi terikut mereka itu. Sebab Nabi Nabi strong, Nabi duk jaga mereka. Alhamdulillah. Dia kata, maka perihal orang yang mau terikut jalan Yahudi Nasrani itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadisnya. Kata dia, an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Khaybar marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwar yu'alliquna 'alayha aslihatahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW tak kala Nabi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah dengan segala tenteranya daripada para sahabat Nabi kerana nak pergi berperang di Khaybar.
Yang adalah pada masa itu Khaybar itu penuh. Negeri itu menjadi tempat tinggal orang Yahudi. Khaybar dalam Madinah, tetapi dia memang base, memang menjadi markas Yahudi. Khaybar ni, dia memang menjadi markas Yahudi di Khaybar. Nabi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah nak pergi ke Khaybar kerana nak perang dengan Yahudi di Khaybar. Ini cerita ni berlaku waktu tu. Maka di dalam Nabi nak pergi tu, melaluilah Nabi dengan orang-orang Islam akan satu pohon kayu yang dipunyai oleh orang kafir, yang dipanggil orang akan pohon kayu itu dengan nama Zatu Anwar. Dalam perjalanan, on the way, Nabi nak pergi ke Khaybar tu, lalu satu kawasan ada pokok, yang pokok tu dipanggil Zatu Anwar, nama pokok. Maka pokok kayu itu menjadi akan dia tempat gantung senjata bagi orang kafir. Pokok yang kata Zatu Anwar ni satu jenis pokok, dia ranting banyak. Orang kafir ni bila perang, bila apa, mereka suka guna pokok tu untuk nak gantung senjata mereka, gantung di pokok tu. Maka pohon kayu itu menjadi tempat gantung senjata mereka itu. Maka sudahlah jadi yang demikian itu satu kemegahan dan satu kesukaan bagi orang-orang kafir itu. Jadi tak ada apa, pokok tu tak ada salah apa. Tapi pokok tu menjadi pokok khas kepada orang-orang Yahudi ini gantung senjata mereka. Mereka memang bila nak gantung senjata, dia gantung di pokok tu. Bila nak gantung senjata, dia gantung di pokok tu. Pokok Zatu Anwar. Ini cerita dia. Apabila dilihat oleh orang Islam akan pohon kayu itu tempat gantung senjata orang kafir, maka sudahlah menjadi teringin oleh orang Islam tu nak turut perbuatan mereka itu. Bila mereka itu sudah ingin akan yang demikian itu, minta mereka itu kepada Nabi SAW. Faqalu ya Rasulullah, ij'al lana zata anwar kama lahum zatu anwar. Maka kata sahabat-sahabat Nabi ini kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, orang-orang kafir ada tempat nak sangkut senjata mereka, dan kita tak ada tempat nak sangkut senjata. Apakah lebih orang kafir itu daripada kita? Jadikanlah kepada kita semua, buatkanlah kepada kami ini Zatu Anwar, sama macam yang mereka ni boleh duk gantung senjata di pokok Zatu Anwar itu sebagai tempat nak gantung senjata. Itu cerita dia, bukan ada apa pun. Sahabat ni bila tengok puak-puak Yahudi ni duk jadikan pokok tu sebagai tempat gantung senjata, mereka ni teringin. Mereka kata dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, puak mereka ada tempat khas gantung senjata, kita tak ada ke? Carilah satu pokok apa-apa untuk kita nak gantung senjata. Tak ada salah apa. Yang salah tu apa? Yang salah tu pasti nak tiru tu. Yang tu yang salah. Macam faham tak? Bukan salah pokok tu. Bukan Islam terus pergi tebang pokok tu kalau jumpa. Dah. Tapi Islam tak suka orang Islam ni suka nak tiru orang bukan Islam. Yang tu Islam tak suka. Kerana mereka ada pokok khas gantung senjata, kita pun nak ada juga. Kita nak tiru mereka. Tiru orang bukan Islam tu Islam tak suka. Kita nak cari pokok apa gantung tak apa, tapi jangan gantung tu kerana nak tiru. Yang ni yang Nabi marah ni yang ni. Baik, apabila mereka ni sahabat-sahabat ni kata dekat Nabi macam tu, bila didengar oleh Nabi akan perkataan sahabat yang demikian, lalu sabda Nabi kata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, hadza kama qala qaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. Nabi jawab balik dekat sahabat ni, Nabi kata apa? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Nabi kata, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada berubah apa yang ditakdirkan. Inilah yang hampa kata tadi itu, inilah seperti mana yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kaum Nabi Musa kata apa? Jadikanlah olehmu wahai Musa kepada kami satu Tuhan sebagaimana ada bagi orang-orang kafir itu Tuhan. Tiru Nabi Musa alaihi salam dengan tentera dia semasa dihambat oleh Firaun sampai dekat tepi Laut Merah. Allah perintah Nabi Musa suruh balun air laut, tiba-tiba terbelah laut tu. Nabi Musa dengan tentera dia lari lintas Laut Merah ni, timbul pergi balik sana. Kaki randu air tu tak dan kering lagi. Di seberang sana sahabat Nabi Musa ni nampak satu kumpulan orang duk sembah tokoh.
Dia kata dekat Nabi Musa, dia kata, wahai Musa, tak boleh kami minta dekat Tuhan. Bagi kita pun ada satu Tuhan, macam mana mereka ni ada Tuhan. Berasa boring dah duk sembah Tuhan tak nampak. Cuba buat main satu Tuhan dekat kami. Tuhan macam-macam mana, lagu mana, kamu kan nak tengok Tuhan tu. Tak boleh kamu Musa minta dekat Tuhan kita, minta supaya adakan satu Tuhan macam mana Tuhan orang kafir ni boleh tengok dengan mata. Baru aja Allah selamatkan mereka daripada kena bunuh dengan tentera Firaun, lintas laut ni dengan mukjizat yang Allah bagi dekat Nabi Musa, belah laut lintas di balik sana, kaki tak ada kering lagi. Mereka boleh cakap macam tu dekat Nabi Musa. Macam mana kafir ni ada Tuhan, tak bolehkah kita pun dapat satu Tuhan yang boleh tengok? Nabi Muhammad kata dekat sahabat dia, hampa jangan jadi macam tu. Kerana tengok orang kafir ada pokok boleh gantung senjata, hampa pun nak macam tu juga, hampa jangan jadi macam tu. Pasal apa? Perangai macam ni, perangai umat Nabi Musa dulu. Dah ada lah benda ni jadi. Nabi banyak macam tu. Baik. Dia kata masalah heran Nabi akan perangai umat dia, sahabat dia, suka nak turut secara buta dulu. Nabi macam mana hampa ni? Aku punya duk tarbiyah hampa, aku punya duk macam-macam dekat hampa, hampa mudah sungguh nak ikut orang. Dan macam kita hari ni lah. Kita hari ni nak sambut merdeka. Lagi merepek panjang pula. 2 hari sebelum sambut merdeka, saya baca surah Abah. Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim, Universiti Melaya punya pensyarah dulu. Dia bagi satu statement dalam surah Abah. Dia kata dia berpendapat, dia sebagai satu cendekiawan, sebagai satu ilmuwan, sebagai satu orang bijak pandai, orang Islam yang tergolong dalam golongan bijak pandai, dia kata dia ada nak bagi satu pendapat. Dia rasa sampai dah masa, dia kata kita sambut merdeka ni, kita sambut tahun baru ni dengan budaya kita. Dia kata cukuplah, dia kata cukuplah, kita dah buat banyak tahun dah. Dia kata sambut tahun baru, video, wiwat menyanyi, ngamapu dana dengan apa, dia cukup. Dia kata cukup, sampai dah masa kita sambut tahun baru dengan budaya kita. Profesor Datuk Dr. Nik Safiah Karim cakap macam tu. Dalam petikan yang sama tu juga seorang lagi, Profesor Datuk Dr. Ko Kekin, Cina, intelektual. Dia pun cakap benda yang sama. Dia kata budaya menyambut majlis-majlis tertentu ni, dia kata hari merdeka ke tahun baru ke apakah dengan konsert-konsert ni sudah-sudah lah. Dia kata ni bukan orang Islam sudah. Dia cakap macam tu. Walhal yang duk pergi melompat sekinja-kinja tu bukan bangsa dia, bangsa kita. Tapi dia bercakap atas keinsafan, dia melihat kerosakan, keruntuhan, kemusnahan yang berlaku di dalam masyarakat ni. Dia bercakap atas rasa tanggungjawab dia. Dia kata sudah-sudahlah duk buat kawin-kawin ni, kita sambut cara lain. Kita seronok main sempena-sempena tertentu, tahun baru, sempena merdeka, kita seronok, tetapi jangan kita terjemahkan seronok kita macam tu. Saya pun baca, tak jadi lah Tuhan tahun ni. Jadi juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ceritanya. Apa dia ni? Ni yang kita dah baca ni. Apa suka duk ikut cara orang. Suka duk ikut cara orang. Orang lagu tu kita pun nak buat lagu tu. Kalau di negeri orang putih, oh lagi karut tu kan. Tanya anak-anak tuan-tuan yang biasa mengaji di London, yang biasa mengaji di Amerika, mana-mana tempat di Amerika pun, mereka tahun baru nak tunggu detik 12 malam ni, ada satu orang tunggu dekat main switch tu. Bila tepat juga 12 malam, tutup main switch ni bagi gelap. Bila gelap tu, siapa ada tepi pegang pekat cium. Tak kira siapa ada tepi, pegang cium buka-buka lampu. Kalau sama jantan pun habuan hang lah, kalau perempuan pun kira rezeki hang lah. Dia kira lagu tu. Dan kalau orang putih buat lagu tu, kita pun nak kena buat lagu tu kan? Itu persoalannya. Biarlah dia ni, kita tak jemlah dah. Dia ni kat dia lah. Kita kira kita ni, pelepas kita ni dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda yang Nabi bagi kita dalam hadis ni. Inilah yang dia nak abang kat kita.
Dia kata yang berlaku kepada kaum Nabi Musa yang Nabi peringat dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata apa? Maka tidaklah ubahnya permintaan hampa ni seperti mana yang berlaku kepada kaum Nabi Musa. Sebagaimana yang Allah cerita benda ni dalam Quran, dia kata, iaitu manakala sudah menyeberang Laut Merah kerana lari daripada Firaun dan tenteranya, dan telah tenggelam Firaun dan tenteranya, habis mati lemah di dalam laut itu, dan kaki mereka itu pun kira-kira belum kering lagi daripada air laut yang di seberangnya itu. Habis dah sebut ada tu. Ni hak berlaku zaman Nabi Musa ni, lari pergi sampai tepi laut, dah panik lah ni nak pergi ke mana ni. Firaun duduk ada belakang dah, depan laut. Kalau kita patah balik pun kita bergaduh dengan dia mati, kalau kita ralut laut pun kita mati. Allah kata dekat Musa apa? Pukul laut tu, pukul terbelah dengan kehendak Allah. Lari lintas pergi balik sana. Puak ni turun sampai tengah, Allah katuk balik laut. Allah tolong sampai macam tu dekat mereka ni. Naik balik sana, kaki tak kering lagi. Mereka kata apa dekat Nabi Musa? Mereka kata, wahai Musa, puak-puak ni ada Tuhan. Mereka sembah, mereka nampak Tuhan mereka. Pasal apa kita ada sembah Tuhan tak nampak? Tak boleh kita sembah dengan Tuhan bagi ada satu Tuhan yang kita boleh tengok nampak. Ni dia kata, maka mati lemah segala tentera Firaun dan Firaun ni, dan kaki mereka itu belum kering lagi daripada air laut yang di seberang tadi. Tiba-tiba jumpa mereka satu kaum sembah berhala. Dilihat mereka itu, langsung perkenan mereka itu akan perbuatan kafir sembah berhala itu. Langsung menuntut dan berkehendak kepada Nabi Musa alaihi salam dengan kata sahabat-sahabat Nabi Musa ni, hai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana ada bagi mereka itu Tuhan. Dah jadi dah macam tu. Syok nak ikut orang. Hak kita punya sendiri duk ada elok tak syok, tapi syok hak orang punya. Begitu. Maka sekalian kamu sekarang ini pun menuntut seperti yang demikian itu. Nabi kata dekat para sahabat ni. Dan belum besar lagi tuntutan dan kehendak sekalian kamu menurut semacam mana kafir ni. Maka nantilah aku pindah ke negeri yang bakar dulu. Nabi kecil lagi. Nabi kata kalau hampa nak minta benda pelik-pelik macam ni, biar aku mati aku tak ada itu lah nak minta apa pun. Janganlah minta depan aku. Aku kecil hati hampa minta benda macam ni. Nak minta sama dengan orang lain. Sedangkan hak Islam comel elok dah duduk ada depan hampa tak mau ambil. Dan sambung hadis tu dia kata wallazi nafsi biyadih la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi Tuhan yang diriku dan nyawa aku di dalam genggaman Tuhan, sesungguhnya pasti memperbuat dan memperlakukan oleh sekalian kamu akan jalan mereka yang dahulu daripada sekalian kamu, akan sebagai ikut betul-betul, sejengkai-sejengkai, sehasta-sehasta, sehinggalah kalau mereka masuk lubang bewok sekalipun, nescaya kamu masuk juga. Nabi kata kalau hampa duk buat syok ikut orang kafir ni, itu hampa nanti ikut sikit daripada sejengkai jadi sehasta, hampa ikut sampai kafir masuk lubang bewok pun hampa nak ikut juga. Akhir hampa akan jadi macam tu kalau hampa ikut siapa ni. Sedangkan kalau hampa ikut Islam, hampa dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Sudah, benda ni kalau kita ambil ingat, orang Islam jadi umat yang cukup maju dalam dunia. Cukup maju. InsyaAllah lepas ni kita masuk pada tajuk bab maja'a fi kalam at-tiba'. Dia nak cerita kata menjelang kiamat esok dia akan jadi satu keadaan di mana at-tiba', apa nama, menatang buah boleh bercakap. Lah anak-anak kita, cucu kita tu tengok televisyen, katun duk cakap. Dalam hadis kata apa? Menjelang kiamat. Yang kata at-tiba', menatang buah ni, dia boleh bercakap. Masa tu kalau kita pergi zoo negara, rimau je sembang dengan kita. Menjelang kiamat dia orang tak pergi dah zoo masa tu. Masa tu dia akan jadi macam. Kemudian dia akan main lagi perbahasan hadis ni, dia akan main lagi, dia nak cerita bukan sahaja kata at-tiba', bukan sahaja menatang buah. Batu, kayu, apa segala menatang kasut, apa semua bercakap pada masa tu. Semua bercakap pada masa tu. InsyaAllah panjang umur bulan depan kita baca hadis ni yang Nabi SAW beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian dia akan main, saya gedek sikit lah. Kemudian dia akan main pula satu tajuk, dia kata maja'a fi insyiqaqil qamar.
cerita mukjizat besar yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad ketika Nabi di Makkah. Bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua. Bila orang kafir musyrik ni, mereka main challenge Nabi, mereka cabar Nabi depan-depan. Mereka kata, Muhammad, kalau hang betul-betul Nabi, mesti ada satu benda spesial Tuhan bagi dekat hang. Kami tak mau minta macam-macam. Saya minta satu aja, buat benda ni. Nabi mengisyaratkan dengan tangan dia ke bulan, dengan izin Allah terbelah bulan. Dan mengikut sebahagian daripada ulama hadis mengatakan bulan tu terbelah dan dia turun mai sampai nampak Gua Hira tu apa? Jabal Nur duduk di antara belahan bulan itu. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan mai pula satu cerita dekat kita tentang cerita-cerita. Cerita-cerita berhubungan dengan kisah bulan terbelah dua ni. Ada pula tukang-tukang karut ditambah lagi cerita ni. Dia kata kenun bulan tu terbelah, turun mai masuk dalam lengan baju Nabi pula keluar mai ni. Dia akan terang dekat kita. Dia kata yang tu cerita-cerita yang tidak ada sabit daripada hadis Nabi. Dan kadang-kadang kita jumpa benda-benda macam ni duk abang kata dunia ni duk ada tanduk apa? Tanduk binatang apa ke? Bila binatang tu golek sikit, itu yang jadi gempa bumi. Ini termasuk di dalam cerita-cerita. Kita kalau nak bercakap tentang agama, mesti ada sandaran nas daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bukan masa, bukan zaman kita nak main cerita-cerita pengundi ular kepada orang-orang Islam hari ini. Kita nak yang fact. Ni cerita bulan terbelah dua ni ada tak dalam Quran, dalam hadis? Ada. Ni dia ayat dia, ni dia hadis dia. Kita pegang. Takat nak main habar cerita yang tu yang ni, simpanlah. Kita tak mau dengar benda-benda ni semua. Pasal apa? Pasal kita tak mau maklumat sebenar Islam dikelang-kabutkan dengan benda-benda yang tidak sepatutnya, yang akhirnya menjadi bahan gelak kepada orang bukan Islam. Orang gelak kat kita. Orang kata Islam macam ni ke cerita. Mereka gelak kat kita. Walhal itu bukan Islam punya cerita. Itu cerita-cerita. Nah, inilah bagus kita baca kitab-kitab hadis ni. Kita akan mendapat cerita sebenar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula dia akan main satu tajuk yang juga menarik. Dia kata majaa fil khat. Fil khatah ni, khatah ni cerita bumi telan orang. Bumi telan orang. Yang cerita batu belah, batu bertangkuk, itu pun cerita-cerita dulu. Yang ni cerita betul punya. Bumi telan orang. Siapakah orang yang ditelan bumi ini? Kita akan baca insya-Allah dalam tajuk yang akan datang. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan, keikhlasan kita belajar, Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk jalan benar kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada bulan depan untuk sambungan pada apa yang kita baca. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.